Didik TV KPM. Jadi pada hari ini saya nak sambung perbincangan kita. Saya nak kongsi dengan anda iaitu dalam ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi saya nak melihat dia dari segi motivasi, Safika. Maknanya yang tadi itu kita sebut bahawa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, khusus untuk kaum. Kaum maknanya Allah Taala tidak akan mengubah satu kaum itu daripada kenikmatan, daripada mungkin kekuatan, mungkin keharmonian, keislaman itu, selagi mana mereka ataupun kaum itu tidak mengubah. Maknanya mereka itu tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi yang saya nak kongsi dengan murid-murid iaitu konsep perubahan mengikut ayat ini, tapi dari sudut motivasi. Ataupun yang kita sebut tadilah, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, bagaimana kita nak ingin berubah daripada negatif ke positif, dan juga kita boleh gunakan dalam kehidupan kita seharian lah, Safika. Okey. Yang pertama iaitu kita kena memulakan perubahan. Pada diri sendiri dulu. Kalau kita nak berubah, kita jangan suruh orang lain. Tak jadi. Kita kena mulakan dengan diri kita sendiri. Supaya lebih yakin sebelum mengajak orang lain. Kita kena try dulu. Kita berubah. Maknanya kalau kita contohkan, murid-murid mungkin kurang dari segi mungkin mata pelajaran tertentu mereka tidak kuasai, cuba dari diri berazam untuk berubah. Itu yang step yang pertama. Step yang kedua, Safika, kalau kita boleh tengok, kita kena mulakan perubahan secara perlahan-lahan. Jangan ekstrim ataupun drastik. Maknanya contoh kan, kita nak pandai ataupun kita nak menguasai suatu ilmu, kita tak berehat ke ataupun kita pulun lah, orang zaman sekarang katakan. Kita pulun betul-betul kan. Tapi orang kata hang-hang hati ayam. Tak itulah, saya pun tak pernah pegang. Kan? Jadi kena perlahan-lahan. Walaupun sukar. Berterusan supaya kita dapat merasakan perubahan itu. Kadang-kadang Ustaz, kalau orang buat drastik, Ustaz, perubahan tu, tiba-tiba hari esok dah penat dah, Ustaz. Ya, betul. Sebab kita boleh mengetahui apakah kekurangan pada diri kita dan bagaimana kita nak berubah. Itu konsep dia tu. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga, tidak bertangguh. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa. Ataupun jangan memberi alasan. Sebab saya teringat ada satu kata-kata, orang yang gagal dia memberi alasan. Dan orang yang berjaya dia memberi usaha. Boleh pegang tu, murid-murid boleh pegang ni. Kalau kita memberi alasan, itu tanda orang gagal ataupun bertangguh tadi. Sebab kalau kita tengok pun, kegagalan kita lah yang lepas-lepas mungkin sebab kita bertangguh atau memberi alasan. Jadi kalau inginkan perubahan, jangan bertangguh. Lakukan perubahan kerana ia bukan satu yang mudah. Dia satu yang sukar. Jadi kena buat secara perlahan-lahan. Jangan bertangguh dan terus buat. Jangan tunggu dah habis sekolah ke whatever lah, apa-apa ya. Maknanya jangan bertangguh. Dan yang keempat ialah apabila kita berjaya melakukan perubahan pada diri, kita perlu mengulangi perubahan itu sehingga menjadi sebati dengan diri kita. Sampai dia betul-betul sebati. Menjadi satu budaya kita, menjadi satu amalan lah orang kata sekarang kan. Maknanya kita boleh tentukan apa yang sepatutnya kita boleh buatlah. Ada perancangan lah, ada perancangan dan strategi. Mungkin kita juga ada pengalaman-pengalaman lepas. Saya rasalah, Safika, ataupun Safika juga boleh sama satu pendapat dengan saya. Bila kita melakukan perubahan, sebenarnya yang penting ialah azam. Azam dan tekad kita. Betul.
Dia bila apa yang saya fahamkan Ustaz, bila kita ada azam ni, pasti kita ada perancangan. Ya, kan? betul. Kita tak adalah macam kalau ada azam tu kita buat dia je kan. Dia mesti ada azam, mesti ada perancangan dan kita bertindak ke arah perkara tersebut kan Ustaz. Sebab benda perubahan ni bukan satu benda yang maknanya kita boleh buat secara begitu sajalah, tak ada perancangan nak berubah, aku nak berubah, tapi esok kembali kepada asal. Sama je. Kan. Jadi sebab itu transformasi yang kita nak terapkan dalam ayat ini ialah kita kena bersifat positif. Okey, positif dan melakukan dengan bersungguh-sungguh agar tidak menjadi satu perkara yang kata orang tu bebanan pula. Okey, masalah tak hilang. Okey, itu situasinya. Jadi seterusnya kepentingan pula. Kenapa penting? Okay? Kenapa perubahan itu penting? Kenapa kita kena buat? Atau dalam bahasa yang mudah kita nak fahamlah. Kenapa kita kena buat? Okay. Sebab dia bukan bila rasa ada masalah kita yang negatif lah, masalah negatif lah. Okay? Kita ingin melakukan satu yang positif. Kita perubahan tu sebenarnya kenapa kita kena buat perubahan? Okey, yang pertama kita nak zahirkan syukur. Syukur. Okey, dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah atas apa yang telah mereka usahakan. Sebab dia ada kaitan juga dengan qada dan qadar. Okey. Jadi apa saja yang Allah tentukan tentu ada hikmatnya. Kita kena redha dan syukur. Maknanya bila kita redha dan syukur, perkataan syukur itu sudah menjadi satu positif sebenarnya. Kalau kita tak ada sifat syukur, kita tak akan ada perubahan. Tapi kalau syukur, alhamdulillah, ataupun dengan perkataan lain, qanaah. Okey, alhamdulillah dalam peperiksaan saya dapat 50 contoh kan. Saya masa akan datang saya akan cuba perbaiki. Syukur, qanaah itu sebahagian daripada orang kata positif lah. Maknanya dia tak berputus asa lah Ustaz. Tak berputus asa. Contohnya kalau kita kan, saya pun sendiri kadang-kadang ada juga kegagalan dalam hidup tu kan. Tapi kita ada rasa syukur, ada rasa qanaah tu kita nak cuba tambah baik dan sebagainya kan Ustaz. Okey. Yang seterusnya ialah mengelakkan daripada timbul sifat putus asa. Syafiqah sudah mendahului maknanya orang kata terkait kan, maknanya ada isu. Maknanya bila putus asa ni memang tak ada jalan keluar lah. Orang yang berputus asa ni macam dalam kegelapan, dia tak ada jalan keluar. Dia macam pasrah, tak boleh. Okey. Sebab manusia ni pada asalnya adalah orang yang berjaya. Okey, adalah orang yang berjaya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni, kalau kita tengok daripada sejarah biologi kita kan, kan kita ni bersaingan dengan lain-lain kan, tapi kita sampai dulu. Kan? Itu konsep dia tu. Maknanya kita mana ada putus asa. Kalau kita buat bodoh je, buat tak tahu je, jadi kita jauh daripada untuk melakukan perubahan. Tapi kalau kita tidak berputus asa, maknanya kita elak putus asa dalam diri, suatu melakukan perubahan ini, maka insya-Allah kita akan berjaya. Perubahan yang kita akan buat itu akan maknanya sampai ke destinasi dia lah. Maknanya kalau contoh tadi, kalau kita jahil, insya-Allah kita akan menjadi orang yang berjaya. Ataupun dalam kehidupan masyarakat kita mungkin dhaif, miskin kan. Tak ada ekonomi pun tak berapa ni, tapi kalau kita berusaha insya-Allah mungkin walaupun tak seberapa tapi kita mampu tersenyum dan redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita. Itu pentingnya perubahan. Penting Ustaz, penting sangat tu untuk berubah ni dalam kehidupan kita. Ya, betul. Cuba tengok ada lagi tak poin dia? Oh, tak ada Jadi maknanya kat sini kita boleh buat aktiviti Ustaz. Buat aktiviti lah ataupun nak uji minda Ustaz. Nak uji minda, tetapi yang ini saya nak minta murid-murid di rumah kalau boleh kita buat peta minda. Peta minda. Peta minda. Ustaz nak saya tunjukkan Ustaz? Okey, boleh. Boleh Syafiqah. Okey. Macam ni. Iaitu peta buih. Okey, peta buih. Okey, peta buih ini maknanya kita cuba nak cari apakah perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
Okey, tapi sebenarnya kita boleh kurangkan dia punya point tu. Cuma ini sekadar untuk pelajar buat di rumah, dan nanti boleh pelajar tunjuk ataupun ni tanya pada guru masing-masing. Okey, adakah jawapannya itu betul atau tidak. Tapi sekarang di sini saya nak minta Syafiqah jawablah. Boleh Ustaz. Sebab kita ada, maksudnya nanti murid-murid akan buatlah peta minda ni Ustaz. Tengah-tengah tu Syafiqah ya. Itu dia punya dia punya perkara yang kita nak tanyalah. Contoh kepentingan ke ataupun sumbangan sebagainya lah kan Ustaz. Ya, betul. Jadi yang pertama, kalau kau boleh minta Syafiqah jawab. Okey. Syafiqah jawab iaitu yang pertama, kepentingan melakukan transformasi. Okey, kepentingan melakukan transformasi. Murid-murid, jom sama-sama kita jawab. Apakah kepentingan melakukan transformasi? Yang pertama, untuk menzahirkan rasa syukur kita dalam kehidupan inilah. Maksudnya, bila dapat nikmat ke, ujian ke, syukur dan seterusnya untuk berubahkan Ustaz kan? Ya, tapi nanti bila tulis, murid-murid tulis, tak boleh panjang-panjang. Takut nanti tak cukup. Jadi, kena sebut menzahirkan kesyukuran. Begitu. Panjang pun boleh, tengoklah tulisan macam mana. Poin setakat pendek itulah menzahirkan kesyukuran, tapi dalam peperiksaan nanti boleh panjangkanlah. Ya, boleh. Peperiksaan tu nanti kita ada fakta huraian dan sebagainya tu, bolehlah. Okey, bagus macam tu. Yang kedua, ingat tak Syafiqah? Yang kedua ni, kepentingan kan Ustaz. Kepentingan untuk berubah ni, kita nak melakukan perubahan, dia kena disebabkan kita nak melakukan perubahan, kepentingan dia adalah untuk mengelakkan rasa putus asa. Ya, betul. Rasa putus asa dalam kehidupan. Sebab saya ingat Ustaz, ada satu ayat kan Ustaz, Allah kata la tayasu mir rahmatillah. Ya, Allah kata jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Betul. Maknanya dalam kehidupan kita, anything happen pun, apa pun yang berlaku pun, kita kena terus ke hadapan. Wala tahzan innallaha ma'ana. Cantik. Okey. Jadi maknanya itu nak sebut tu. Okey. Jadi dia punya asasnya yang kita sebut tadilah, kalau syukur selesai masalah. Betul tak? Betul. Kita bersyukur selesai masalah. Okey. Sebab itu bila selesai masalah, kita akan nampak cahaya untuk kita keluar dan melakukan perubahan. Itu yang disebut transformasi mengikut ayat innallaha la yughayyiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang kedua, tidak putus asa. Bila putus asa, yang disebut tayasu tadi, okey, lebih lagi rahmat Allah tu sangat luas kan. Okey, jadi maknanya sukar untuk kita nak berubah. Okey, ada satu lagi. Iaitu kelebihan umat yang melakukan amal soleh. Ini tak ada dalam ni, tapi sebab dia respon terbuka, tapi dia ada kaitan juga. Mana bila kita melakukan perubahan, Syafiqah itu sebenarnya amal soleh sebenarnya. Amal soleh. Okey? Sebab kita tidak berputus asa. Jadi kalau boleh senaraikan apakah kelebihan bagi umat yang melakukan amal soleh. Kalau boleh satu ke dua ke, bantu murid-muridlah di rumah. Sebagai orang kata contoh jawapan, supaya dia tahu apa jawapan yang lain. Okey, boleh Syafiqah bagi jawapan. Okey, antara kelebihan kan Ustaz untuk umat yang beramal soleh ini, yang pertama pastinya akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan tinggikan darjat mereka. Dan yang ketiga, Allah akan anugerahkan jalan keluar bagi setiap masalah. Ya, betul. Cantik sangat. Tepat sekali. Maknanya kita jangan kata bila kita melakukan perubahan daripada positif kepada daripada negatif kepada positif, kita tak dapat apa-apa. Kita akan mendapat ganjaran pahala. Sebab kita melakukan amal soleh tu sebenarnya. Okey. Dan bila kita bersyukur tadi pun, itu pun merupakan kalau kita manusia, kita ucap terima kasih. Tapi kepada Allah, kenapa kita tidak ucap terima kasih? Sebab Allah tu Maha Kaya. Tak luak pun. Okay? Oleh sebab itu, kita kena bersyukur. Syukur Alhamdulillah apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi maknanya, murid-murid di rumah, kalau boleh, jawablah seperti yang Syafiqah jawab tadi, yang kita kongsi sama-sama. Okay? Iaitu kelebihan melakukan transformasi dan juga kepentingan melakukan transformasi dan kelebihan umat yang melakukan amal soleh. Amal soleh. Okay. Insya-Allah. Jadi lepas itu boleh rujuk kepada guru masing-masing. Betul itu. Didik TV KPM